Bersama dengan Liz, hari ini adalah Tuan Haji Firman, Tuan Haji Hasanur Firman bin Haji Mat Afandi, ataupun lebih dikenali dengan namanya Tuan Haji Firman, yang merupakan pensyarah kanan pemasaran digital UiTM Cawangan, Kelantan. Assalamualaikum Tuan Haji Firman. Waalaikumsalam DJ Liz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Tuan Haji sihat juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datang tadi okey semua perjalanan? Perjalanan cantik, semua okey, tak ada traffic jam, terus saja sampai ke sini. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, sebab dekat kan? Ya, betul, dekat sangat. Tak sesok ke? Tak. Kita memang menikmati perjalanan yang tanpa traffic jam ni. Okey, baik. Okey. Tuan Haji, kalau nak hari ni kata makan-makan serapai dah ke apa semua deh? Alhamdulillah. Excited dan semangat yang kita ni nak tahu berkenaan dengan Belanjawan 2024 kali ni. InsyaAllah kita akan bincang dalam konteks yang akan kita bawa hari ni. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Dan untuk hari ini seperti biasa, tajuknya berkenaan dengan ekonomi digital dan juga ekonomi gig. Okay, InsyaAllah terima kasih kepada DJ Liz dan terima kasih juga kepada para penonton yang sedang menonton kami di Facebook Kelantan FM dan juga yang sedang menikmati juadah perbincangan kita pagi ini di atas kereta ataupun di mana-mana secara terus ini yang kita bawa untuk anda. Sebenarnya apa ekonomi gig ni? Digital ni. So kadang-kadang kita pun tak tahu kan, kita rasa macam pernah dengar. Ekonomi gig, kita perlu memahami konsep dia terlebih dahulu, iaitu ekonomi bukanlah benda yang baru tapi telah pun masuk di dalam negara kita secara khususnya, tapi dalam pasaran dunia ini telah lama. Ia merupakan satu trend pasaran bebas yang memberi kebebasan kepada syarikat ataupun individu kita ini membina platform dengan tenaga pekerja tanpa perlu menjadi seorang pekerja sepenuh masa. Dalam bahasa mudah, kalau kita kecek ke Kelantan kak, kitalah majikan, kitalah bekerja. Kita tidak tertakluk ataupun terikat dengan mana-mana company. Cuma apa yang kita jual ialah perkhidmatan kita, kemahiran kita. Ada kontrak-kontrak tertentu dengan syarikat-syarikat tertentu. Habis kontrak, terima payment, habis. So mana kita tidak mempunyai majikan yang tetap. Dan dari segi corak pembayaran juga fleksibel, corak pekerjaan juga fleksibel. Dia bergantung juga kepada kemahiran kita. Jadi cari peluang itulah yang ada. Betul DJ Liz. Kalau kita tak cari peluang tu, takkan datang sebenarnya. Betul. Kena tahu. Kita tak boleh nak undur belakang. Dunia digital, dunia ekonomi gig memang sudah berada di depan mata kita. Tinggal lagi rebut peluang itu. Okey? Kan, ekonomi digital ni merupakan salah satu cabang yang banyak sebenarnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tapi adakah bajet 2024 ni perlu diberikan penekanan dan peruntukan yang lebih besar terhadap sektor-sektor yang berteraskan ekonomi digital? Seperti yang kita ketahui lah, ekonomi digital adalah antara penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan beberapa siri forum pun telah membuktikan, menegaskan selarinya ekonomi digital ini. Kalau kita ingat, kita sentiasa bercakap tentang revolusi industri 4.0. Memang saya nak sebut sikit, mungkin kita dah pernah dengar tentang ekonomi digital, tetapi mungkin ada yang rasa pernah dengar tapi tak begitu, orang kata tak cerak lah mana. Ada. Ekonomi digital definisinya sebagai ekonomi dan sosial yang melibatkan pengeluaran dan penggunaan teknologi digital oleh individu, perniagaan dan kerajaan. Digital ekonomi adalah antara tunjang ekonomi negara. Ia menyumbang, kalau tengok dalam statistik yang telah pun ditulis oleh pengkaji-pengkaji kita, sebanyak 23% ataupun 348 bilion kepada keluaran sumbangan kepada kekeluaran dalam negara kasar pada tahun 2021. Dan sebelum itu juga memang kita telah bersama dengan kita panggil Malaysia Digital Economy Corporation yang berperanan untuk mengambil peranan tanggungjawab itu, memperkembangkan lagi ekonomi digital ni dan membangun bersama ekonomi digital. Kita tak boleh nak undur belakang dah, DJ Liz. Macam-macam mana pun, apatah lagi bila kita berlakunya pandemik yang 2 tahun lepas, kita rasakan itu adalah satu pemangkin orang yang tak pernah dengar tentang digital pun terpaksa belajar. Bukan belajar saja, ambil tahu dan buat. Dan buat transaksi dalam digital. Betul. Dan hari ini kita boleh tengok, mereka dulu agak kekok. Mula-mula kekok macam mana nak buat. Hari ini dah jadi macam biasa. Okey? Buka handphone dah buat transaction. Buka handphone kita boleh cari prospek customer, boleh macam-macam yang kita boleh buat dalam telefon. Dan itulah yang saya sangat beri penekanan kepada usahawan maupun pelajar-pelajar sendiri
kita menggunakan platform-platform digital ni bukan sahaja untuk bersosial. Yang paling penting, sambil kita bersosial, sambil kita menjana pendapatan, dan pendapatan inilah sedar tak sedar kita sebut pendapatan melalui ekonomi digital. Okey, itu kalau bagi saya memang salah satu inisiatif yang memang sangat-sangat menarik. Rugi kalau kita ambil peluang. Sambil-sambil kita bersosial di media sosial, kita kena ambil peluang yang ada, jangan lepaskan peluang yang ada tu. Barulah kita selari dengan orang-orang yang ke depan daripada kita. Baik, Tuan Haji Firman. Bersama dengan Liz hari ini, tetamu jemputan kita Tuan Haji Hassanur Firman Haji Mat Afandi ataupun Tuan Haji Firman Hajma. Baik Tuan Haji. Seperti yang telah pun kita berbincang sebentar tadi kan, berkenaan dengan ekonomi digital. Lepas tu macam-macam lah perkongsiannya yang Tuan Haji bagi tahu. Dan selain itu juga Tuan Haji Firman, saya nak tahu juga lah kan, selain daripada ekonomi digital ni, ekonomi gig juga telah pun mula bertapak dekat negara kita ni. Era pandemik dan perkembangan teknologi digital semakin merancakkan lagi lah ekonomi gig ni. Tapi macam mana pula bagi Tuan Haji Firman sendiri melihat prospek ekonomi gig di Malaysia ni, dan apakah perkara yang perlu diambil perhatian dalam bajet 2024 ni untuk kita pastikan ekonomi gig ni akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara? Terima kasih. Panjang soalan saya tadi tu. Soalan kelas macam mana? Aras tinggi ni. Soalan aras tinggi, sangat terbaik soalan tu. Okey, saya sangat mengambil perhatian juga tentang ekonomi gig ni, dan saya agak positif dan optimis lah dengan perkembangan ekonomi gig di negara kita ni. Dan ekonomi gig merangkumi kira-kira 30% tenaga buruh di Malaysia. Ini diberikan oleh Jabatan Perniagaan Malaysia. Ramai yang menukar bentuk pekerjaan mereka daripada tetap kepada kontrak. Kontrak ini yang tidak saya katakan tadi, tidak ada majikan. Mereka lah menjadi pekerjanya, mereka lah menjadi majikan, dan mereka menguruskan diri mereka sendiri untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapat bayaran. Okey, dan memang kalau kita tengok perkembangan ekonomi ini selari dengan perkembangan revolusi 4.0, dunia digital, yang mana kita memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Saya setujulah ada setengah sektor dalam ekonomi ini tidak perlu kepada pekerja yang mahir. Contoh sekarang kita boleh tengok rider-rider untuk syarikat-syarikat timbul wujudnya setelah berlakunya pandemik. Dulu kita tak pernah dengar pun DJ Liz tentang rider ni yang begitu ramai. Mungkin kita boleh tengok beberapa ataupun number tu tak ramai berdasarkan kepada syarikat-syarikat yang tertentu. Tapi sekarang ni siapa nak buat part time, dia boleh buat. Boleh. Sambil-sambil belajar pun boleh jadi penggiat, pemain, pekerja ekonomi gig. Dan saya rasa ekonomi gig ini akan terus berada dalam pasaran dalam satu tempoh yang panjang juga, sebab ia dah bermula. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju, di Amerika, di Europe, ekonomi gig ini telah berkembang lama, dan mereka ada kekuatan mereka sendiri, dan ini juga akan dilakukan oleh negara kita. Bagaimana kita akan melonjakkan ekonomi gig ini sebagai satu penyumbang kepada keluaran negara kasar ataupun KDIK, penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi gig ini boleh menawarkan pulangan kewangan yang tinggi kerana pekerja boleh menyalurkan pendanaan mereka kepada lebih daripada satu cabang. Dia boleh buat banyak kerja. Cuma seperti mana yang saya nak sebutkan, bila kita sebut tentang ekonomi gig ni, kita jangan terlalu sempitkan kita punya persepsi. Ekonomi gig ni kita pekerjaan tidak mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu, hanya buat delivery sahaja. Tapi sebenarnya besar. Sebenarnya ia bukan melibatkan sektor-sektor yang tidak menggunakan kemahiran, tetapi ada juga sektor-sektor yang bila kita bergiat cergas dalam ekonomi gini, kita memerlukan kemahiran, skill yang tertentu, yang khusus dari segi teknikal. Kita boleh jadi freelancer kepada klien-klien kita di luar negara, dan inilah yang kita buat. Antaranya universiti-universiti seperti UiTM umpamanya, daripada MDEC sendiri, Malaysia Digital Economic Corporation, yang mendidik, mengajar usahawan-usahawan, pelajar-pelajar untuk menjadi freelancer yang profesional, menyahut cabaran sebagai penggiat ekonomi gig. Sambil-sambil belajar. Sambil-sambil belajar. Dah boleh buat duit. Boleh buat duit. Dan kita ajar. Dan kita ajar mereka bagaimana anda untuk berkecimpung dalam ekonomi gig yang lebih aktif. Dan kalau kita lihat pendapatan dia, kalau nak dibanding dengan gaji minima 1,500 tu, mereka lebih banyak. Itu yang membuatkan ada orang kata, aku ni nak sambung belajar ke, tak nak sambung belajar ke, nak terus pada menjadi penggiat ekonomi gig. Itu satu cabaran. Walau bagaimanapun, belajar kena belajar jugalah. Tapi pada masa yang sama, kita boleh bergiat dalam ekonomi gig. Dan sebab itulah
jelas terbukti ekonomi gig inilah satu model ekonomi yang perlu kita ambil perhatian kerana ia memberi banyak manfaat kepada pekerja dan penyedia platform dan pelanggan. Jadi saya merasakan kalau kita nak kaitkan dengan bajet 2024 ni, saya berhasrat dan memohon kepada pihak kerajaan untuk melihat ekonomi gig ni berilah peruntukan yang lebih sedikit kepada pemain-pemain ini, jagalah kebajikan mereka dan peruntukan dalam sektor-sektor rantaian ekonomi lebih besar supaya kerancakan ekonomi gig ni di kalangan rakyat Malaysia dapat juga memberi sumbangan kepada ekonomi negara, insya-Allah. Jadi kena ambil peluang lah untuk macam Tuan Haji Firman bagi tahu tadi kan. Kalau pendengar dengar, mungkin ada yang sekarang ni rasa macam tengah belajar tapi nak cari side income. Boleh cuba. Rugi kalau tak cuba kan. Saya sendiri pun rasa nak cuba. Boleh cuba. Nanti lepas ni kita kan. Okey, kejap lagi kita akan cakap lagi. Tapi sebelum tu Tuan Haji, kita nak reda-redakan dulu kan. Sambil-sambil tu kita dengarkan dulu lagu daripada Ernie Zakri dan juga Syamil, Goodbye Hello. Jadi Ceria Pagi Kelantan FM masih bertemankan Liz dan juga tetamu jemputan kita Tuan Haji Firman yang menceritakan berkenaan dengan ekonomi digital, ekonomi gig. Mungkin ada lagi Tuan Haji Firman nak tambah sikit pasal ekonomi gig tadi. Bila melihat kepada bajet 2024 ni, saya ada terbaca dalam liputan ataupun laporan akhbar yang mengatakan satu perancangan yang akan dibuat oleh kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia ni untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia, SEGIM, yang bertujuan untuk menjaga kebajikan pegiat ekonomi gig ini. Saya memang menyambut baiklah hasrat kerajaan ini untuk fokus kepada penggiat-penggiat ekonomi gig ni secara langsung. Ada orang yang mengambil kira, iaitu Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ini, yang mana ini satu bukti satu bukti komitmen kerajaan untuk membela nasib penggiat ekonomi gig, khususnya dari aspek mengawal selia ekosistem industri gig serta menjaga kebajikan seluruh rantaian ekonomi itu, bermula dari peringkat penyediaan perkhidmatan, pembekal, pekerja hinggalah pengguna. Dan memanglah kalau kita tengok ekonomi gig ni walaupun satu benda yang baru, satu benda yang prospeknya cukup besar, tapi kadang-kadang kita lacking ataupun kekurangan dari segi kebajikan, menjaga kebajikan kepada pekerja-pekerja ni. Pekerja-pekerja ni kadang-kadang dia rasa macam memang dia tidak iktiraf tidak diiktiraf di dalam Akta Pekerjaan 1955. So bagaimana kita nak naik tarafkan mereka ni dan kita mengiktiraf mereka juga sebenarnya merupakan pemain-pemain ekonomi yang memberi sumbangan kepada negara. Kenapa kita tidak mengiktiraf menjaga kebajikan mereka? Dan saya sangat terima kasih dan menyambut baik komitmen ataupun apa yang dibuat oleh kerajaan. InsyaAllah esok akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita apa yang disebutkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia, yang sangat-sangat kita nantikan. Kepada anda yang sedang berkecimpung dalam ekonomi gig, kena tengok tu. Kena tengoklah, kena pastikan. Nak tahu apa yang akan dibentangkan esok. Okey, baik. Tuan Haji, mungkin kita pun dah sampai ke penghujung siaran untuk Ceria Pagi dan juga Kecek Giga Bajet hari ini. Mungkin ada kesimpulannya sikit lah berkenaan dengan ekonomi bajet ni dan juga ekonomi gig. Saya mudah saja kesimpulan. Kita semua rakyat, saya rakyat, idealisme rakyat. Jadi kita sentiasalah mengharapkan pihak kerajaan dapat merencana dan melaksana satu bajet yang lebih inklusif, berteraskan kebajikan kepada rakyat dan dapat dilaksanakan dengan lebih praktikal. Itu yang lebih penting, idealis. Sebab kalau kita buat satu perancangan yang terlalu ideal, kemudian bila on the ground kita tak boleh nak laksanakan, tak jadi juga. Juga kita melihat kepada practicality. Kalau bajet yang kita buat ini memang secara keseluruhannya memberi manfaat kepada rakyat dan boleh disalurkan kepada rakyat secara keseluruhannya tanpa mengira peringkat, tanpa mengira darjat dan sebagainya, itulah yang lebih penting, yang cukup memberi makna kepada rakyat. Dan saya rasa insyaAllah besok akan ada juga sesuatu berita yang istimewa yang boleh didengar oleh rakyat Malaysia, yang membawa kita keluar dari kemelut kesuraman ekonomi semasa ini. InsyaAllah. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Tak sabar juga nak nantikan pembentangan belanjawan 2024. Kena tengok esok 13 Oktober pukul 4 petang yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk anda semua, pastikan untuk dengar, buka TV tu deh. Tak boleh buka TV, buka radio. Tu paling penting, pastikan dengar. Tak kira lah apa-apa jam pun. Tapi radio Kelantan FM ke?
Kita kena Support je Kelantan Kata FM lah hak penting tau. Jadi untuk anda semua, terima kasih sudi layankan dengarkan kami ketika ini daripada pukul 9.30 pagi tadi hinggalah sekarang ini kan. Untuk kecek kira bajet kita juga bersama dengan tetamu Tuan Haji Hasanul Firman bin Haji Mat Afandi ataupun Tuan Haji Firman, iaitu pensyarah kanan dan pemasaran digital UiTM Cawangan Kelantan, yang sudi bercerita berkongsi dengan tajuknya ekonomi digital dan juga ekonomi gig. Baik, terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah nanti selepas ni boleh datang lagi lah, selepas belanjawan bajet ni. InsyaAllah. Kita nak tahu juga kan berkenaan ekonomi digital dan juga ekonomi gig.